Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih berita perdana. Untuk edisi 9 Disember 2022, bersama-sama saya Ivan Tok Dan saya Farhatul Lasyati Osman. Berikut paparan utama malam ini. Senarai Timbalan Menteri diumum malam ini. Amaran hujan tahap bahaya di Kelantan dan Terengganu hingga esok. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengumumkan barisan Timbalan Menteri bagi Kabinet Kerajaan Perpaduannya sebentar saja lagi. Beliau mengesahkan senarai nama tersebut telah dipersembah untuk perkenan Yang di-Pertuan Agong petang tadi. Saya akan menghadap Ketua Agong petang ini dan insya-Allah pada 8.15 malam akan umumkan nama-nama Timbalan Menteri. Terdahulu, Datuk Seri Anwar menunaikan solat Jumaat bersama ribuan jemaah di Masjid Jami' Kampung Baru. Beliau turut meluangkan masa menyantuni penduduk kawasan tersebut. Juga makan tengah hari bersama Ahli Parlimen Titiwangsa Datuk Seri Johani Abdul Ghani dan beberapa wakil penduduk. Kerajaan Perpaduan akan terus konsisten memerangi rasuah. Komitmen itu disuarakan Perdana Menteri sempena Hari Anti Rasuah Antarabangsa yang disambut hari ini. Tegas Datuk Seri Anwar Ibrahim, agenda reformasi terutama dalam usaha mencegah rasuah tidak hanya terhad kepada penguatkuasaan. Sebaliknya, menerapkan nilai integriti, akhlak dan etika dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jelas beliau lagi, usaha meraikan serta memartabatkan integriti bakal memacu Malaysia ke arah kecemerlangan yang holistik. Ia meliputi aspek fizikal, rohani, nilai dan identiti. SPRM telah menerima butiran agihan dana pakej rangsangan ekonomi yang dibelanjakan kerajaan terdahulu untuk pengurusan COVID-19 pada tahun 2020 dan tahun 2021. Maklumat mengenainya diserahkan oleh Kementerian Keuangan MOF. Siasatan awal SPRM mendapati peruntukan terlibat dianggar berjumlah RM530 bilion. 92.5 bilion ringgit daripadanya dana kerajaan, manakala baki 437.5 bilion lagi bukan dana kerajaan. Untuk itu, fokus siasatan SPRM kini tertumpu kepada 92.5 bilion ringgit dana kerajaan yang digunapakai. MOF sedang memperincikan pecahan dana tersebut dan akan menyerahkannya kepada SPRM minggu depan. Baik, kita beralih kepada perkembangan banjir. Setakat pukul 6 petang tadi, 4 negeri iaitu Terengganu, Pahang, Perak dan Kelantan masih dilanda bencana itu. Ya, portal info bencana JKM turut merekodkan keseluruhan mangsa terjejas berjumlah 665 orang. Mereka berlindung di 13 pusat pemindahan sementara PPS. Pahang mencatat penduduk terjejas paling tinggi iaitu 322 orang daripada 99 keluarga. Mereka ditempatkan di 4 PPS membabitkan 3 daerah iaitu Lipis, Temerloh dan Bera. 6 PPS dibuka di Terengganu bagi menempatkan 254 individu terjejas. 2 daripada 6 PPS terletak di Kuala Terengganu. 2 lagi di Kuala Nerus dan masing-masing 1 PPS di Besut dan Setiu. Saya menasihatkan penduduk agar mendapatkan maklumat yang sahih lah. Pertama sekali dapatkan maklumat yang sahih berkaitan dengan amaran bencana lah.
biasa kita akan keluarkan ataupun Jabatan Meteorologi akan keluarkan berkaitan dengan cuaca ni lah. Jadi dapatkan maklumat yang sahih dan sekiranya diarahkan berpindah, perlu berpindah secepat mungkin lah. Jangan tunggu air dah tinggi baru pindah lah. 75 individu terjejas banjir di Perak. Mereka terdiri daripada 18 keluarga yang kini berlindung di 2 PPS. Ia membabitkan daerah Larut, Matang dan Selama selain hilir Perak. Juga di Kelantan, satu PPS diaktifkan bagi menempatkan 14 individu terjejas daripada 3 keluarga. PPS tersebut bertempat di Sekolah Kebangsaan Melo, Kota Baru. Baik, untuk perkembangan semasa banjir di Kelantan, kita terus saja bersama wartawan Amirul Hafiz Rusli. Silakan Amirul. Baik, terima kasih Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton TV1. Dan sekarang ini saya masih berada di Pusat Pemindahan Sementara PPS di Sekolah Kebangsaan Melo di Kota Baru ini untuk meninjau keadaan banjir terkini di Kelantan ini. Dan untuk perincian berkenaan dengan banjir di kawasan ini, saya bersama dengan salah seorang penduduk terjejas banjir di kawasan ini, di PPS ini, Nik Bidah Nik Daud. Apa khabar Makcik? Alhamdulillah, terima kasih. Okey, Makcik duduk mana Makcik? Makcik duduk. Situ kawasan orang kampung Terbulu lah. Terbulu. Kira pindah sini bila lagi? Pindah ni pagi tadi baru. Dalam pukul 9 ke 10 tadi. Gitu lah. Macam mana keadaan rumah tu Makcik? Rumah tu masuk habis. Ya dalam bilik apa kalau dalam bilik habis dalam sekat ni air. Di bawah dalam lutut. Semua. Dua buah rumah dia gekek kan rumah anak dia. Sekarang ni. Larah air. Kira start bila lagi? Pun dalam pukul 4:30. 4:30 pagi. Pagi tadi lah. Dia naik pun dia hujan pukul 2 lagi. Yang lembak ni baru hujan ni. Kira ni orang kata kali pertama lah banjir di kawasan ni. Tahun lepas ni naik dah. Tapi tak masuk lah. Orang tu pergi ambil tu tak ada. Boleh 2 tahun lepas. Kena dah. Banyak ada juga air banyak juga. Kurang sikit lah pada hari ni. Pada hari sini dengan berapa orang? Hari sini? 3 keluarga tengah, 3 buah rumah. Mari ramai lah. Tahu tak bila-bila. Anak tu ni 7. 9. Sore tu 3 sore. Pada rumah makcik ni 3 orang. Cucu budak. Kira molek belakang Makcik? Tak ada berlaku apa-apa kecederaan apa? Tak ada. Tak ada. Okeylah, tak ada apa. Okey, saya kira itu saja perkongsian yang saya dapat berikan kepada anda. Jadi terus bersama dengan berita RTM, kembali ke Angkasa Puri. Assalamualaikum. Amirul, terima kasih. Sementara itu, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Terengganu Hanizan Draman maklumkan 3 sungai di negeri itu sudah melepasi paras bahaya. Sungai terlibat ialah Sungai Telemong, Sungai Nerus dan Sungai Setiu. Penduduk sekitar sungai berkenaan diingatkan sentiasa berwaspada kerana jika hujan lebat berterusan, banjir berisiko berlaku. Dan ada 3 stesen kita melebihi 200 mm terutama di daerah Kuala Nerus. Itu menyebabkan banjir-banjir akan berlaku di kawasan pembandaran. Di mana lebat hujan yang datang dengan agak drastik mengejut ini menyebabkan kita punya sistem saliran atau pepatatan dalaman ini akan terganggu. Mana dia kelebatan hujan itu tidak mampu ditampung oleh sistem saliran dah. Jabatan Meteorologi Met Malaysia mengeluarkan amaran hujan tahap bahaya di beberapa kawasan di Kelantan dan Terengganu. Ketua Pengarahnya Muhammad Helmi Abdullah yang ditemui RTM memaklumkan amaran berkuat kuasa sehingga esok. Antara kawasan terlibat ialah Tumpat, Pasir Mas dan Kota Baru. Amaran hujan tahap buruk pula diramal terjadi di sebahagian Perak, Kelantan, Terengganu dan Pahang.
Manakala amaran hujan tahap waspada dikeluarkan di beberapa negeri-negeri utara dan sebahagian Pahang. Dari segi taburan hujan, pihak kami juga melihat bahawa ini adalah episod hujan lebat yang pertama lah, kita kira pertama, sebab taburan hujan yang dicatatkan ialah dah mencapai ataupun melebihi 150 mm sehari. Jadi apabila angka tersebut dicapai, ini dikategorikan sebagai episod hujan lebat monsun yang pertama lah. Baik, kita terus saja dapatkan perkembangan cuaca di seluruh negara. Kita bersama dengan Pegawai Met Malaysia Muhammad Hafizi Mat Napiah. Silakan. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada malam ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej guna radar menunjukkan keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir yang berlaku di hampir kesemua kawasan di sekitar Semenanjung sejak petang tadi, dan keadaan cuaca ribut petir untuk kebanyakan kawasan ini hanya dijangka akan beransur reda menjelang tengah malam nanti. Namun begitu, untuk negeri-negeri di sekitar pantai timur Semenanjung, episod hujan lebat dijangka masih lagi akan berterusan untuk keesokan harinya. Oleh itu, jabatan kami telah mengemaskini amaran hujan berterusan kategori bahaya melibatkan beberapa kawasan, iaitu untuk negeri Kelantan bagi kesemua jajahan kecuali Gua Musang. Untuk negeri Terengganu pula melibatkan daerah Besut, Setiu, Kuala Terengganu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu dan juga Marang. Selain itu, amaran hujan berterusan kategori waspada dan juga buruk turut berkuat kuasa di daerah-daerah yang bertanda kuning dan juga jingga juga sehingga esok 10 Disember. Orang ramai khususnya mereka yang berada di kawasan berkedudukan rendah dan juga di kawasan yang kerap banjir dinasihatkan supaya berwaspada dengan keadaan cuaca tersebut. Kita lihat tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak pula. Berbeza keadaannya untuk kedua-dua negeri berkenaan. Keadaan cuaca adalah cerah untuk kebanyakan bahagian bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pada malam ini dengan ribut petir kini hanya berlaku di sekitar bahagian Sandakan di Sabah dan juga di beberapa daerah di tengah negeri Sarawak seperti di Sibu, Mukah dan juga Kapit. Keadaan cuaca ribut petir untuk kawasan-kawasan ini dijangka akan beransur reda dalam tempoh 1 hingga 2 jam daripada sekarang. Akhir sekali, Met Malaysia turut mengemaskini amaran angin kencang dan laut bergelora untuk kawasan perairan dan juga perkapalan di sekitar Laut Cina Selatan ini. Dan keadaan ini adalah berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan, perikanan, bot-bot kecil serta aktiviti sukan dan rekreasi laut yang lain. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Met Malaysia. Sementara itu, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM akan terus berhubung dengan Met Malaysia bagi mendapatkan laporan cuaca semasa di seluruh negara. Ya, anggota dan aset milik pasukan keselamatan itu akan segera digerakkan ke lokasi yang dijangka menerima taburan hujan yang tinggi dan berisiko berlaku banjir.
kita sentiasa berhubung dengan Met Malaysia untuk mengetahui kawasan-kawasan yang menerima kadar taburan hujan yang tinggi, dan kita memang secara automatik kita akan menggerakkan pasukan pemantau untuk berada di lokasi-lokasi yang bukan semestinya dalam seperti yang saudara sebutkan tadi lah, yang bukan semestinya kawasan hotspot, tapi kita boleh gerakkan di mana-mana juga. Jadi kerahan bagi aset-aset ini juga boleh dibuat serta-merta apabila kita mendapat maklumat daripada pasukan pemantau yang berada di lapangan. Lebih 10,000 pegawai dan anggota APM bersiap siaga melaksana operasi pengurusan bencana sepanjang musim tengkujuh kali ini. Juga 481 aset darat dan 759 aset maritim. Di Pahang, APM negeri telah menggerakkan kira-kira 30% anggotanya untuk membantu penduduk di daerah terjejas banjir. Seramai lebih kurang 890 orang untuk keseluruhanlah merangkumi 11 daerah di negeri Pahang ini, kesiapsiagaan pegawai dan anggota APM itu sendiri. Dan sekarang ni kita baru menggunakan lebih kurang dalam 20 ke 30% daripada jumlah itu yang melibatkan daerah-daerah berkenaan lah, iaitu Lipis, Raub dan Bera dan juga Temerloh yang baru-baru ini banjir. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Perdana Menteri untuk mengimbangi monopoli import beras secara menyeluruh disambut baik pesawah. Penyediaan peruntukan RM60 juta kepada pesawah turut memberi makna cukup besar buat golongan itu. Selain disifatkan sebagai bonus, pemberian itu diakui mampu mengurangkan beban kos operasi yang terpaksa ditanggung mereka. Pesawah di Pekan Pahang bersyukur dengan pemberian itu. Pengumuman disifatkan mereka sebagai tepat pada waktunya. Sangat-sangat mengalu-alukan kerana ia juga sikit sebanyak dapat membantu dari segi persediaan untuk tanaman padi pada musim yang akan datang. Harapan kami selepas ini kita mengharapkan juga agar banyak lagi bantuan-bantuan yang seumpama ini untuk diberi manfaat kepada petani-petani. Semolehnya bantuan 10 juta kepada petani ini dapat disalurkan secara segera kepada petani dan terus kepada petani bagi membantu beban petani untuk meneruskan kelangsungan hidup untuk hari-hari akan mendatang. Di Pulau Pinang, pesawah berharap peruntukan itu nanti dapat meringankan beban mereka, ia sekaligus dapat mengimbangi isu kemiskinan yang dihadapi. Kita serba kekurangan sekarang ni memandangkan pendapatan harga padi tidak mengimbangi dengan harga kos racun, baja dan berbagai-bagai lagi lah keperluan. Baik saudara, kami sudah mendapat isyaratnya. Seterusnya kita ikuti pengumuman khas Perdana Menteri mengenai senarai Timbalan Menteri Kerajaan Perpaduan. Wabarakatuh. Salam sejahtera. Setelah berbincang dengan semua ketua-ketua parti, mengambil kira perwakilan dari semua parti, semua wilayah dan juga tentang wanita dan kalangan muda, saya persembahkan senarai petang tadi kepada Kebahaduli Yang Mulia Yang di-Pertuan Agong, dan saya akan bacakan senarai yang telah diperkenan dan akad istiadat akad sumpah akan dia jalankan di Istana Negara pada jam 3 petang esok insya-Allah. Senarai Timbalan Menteri Kerajaan Perpaduan. Datuk Seri Haji Ahmad bin Maslan, Timbalan Menteri Keuangan.
Sim Chi Keong Stephen Sim, Timbalan Menteri Kewangan. Datuk Hajah Rubiah Betty Wang, Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Datuk Siti Aminah Acing, Timbalan Menteri Peladangan dan Komoditi. Datuk Haji Hasbi bin Habibullah, Timbalan Menteri Pengangkutan. Saudara Chan Fung Hin, Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Datuk Hajah Hanifah Hajar Taib, Timbalan Menteri Ekonomi. Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir, Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan. Adli Zahari, Timbalan Menteri Pertahanan. Tun Sri Abdul Rahman Muhammad, Timbalan Menteri Kerja Raya. Datuk Sri Dr. Samsul Anwar bin Nasr, Timbalan Menteri Dalam Negeri. Saudara Liu Chin Tong, Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Saudara Muhammad Yusof bin Afdal, Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi. Datuk Arthur Joseph Kuru, Timbalan Menteri Sains dan Teknologi. Saudari Aiman Afirah Sabu, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Saudari Fuziah Saleh, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Saudara Ram Karpal Singh, anak lelaki Karpal Singh, Timbalan Menteri Undang-Undang, Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi. Datuk Seri Huang Tiong Si, Timbalan Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Seri Saraswati Kandasamy, Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Datuk Muhammad Al-Amin, Timbalan Menteri Luar Negeri. Saudara Khairul Firdaus Akhbar Khan, Timbalan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan dan Seni dan Budaya. Seri Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital. Seri Lim Hui Ying, Timbalan Menteri Pendidikan. Saudara Adam Adli bin Abdul Halim, Timbalan Menteri Belia dan Sukan. Saudara Mustafa alias Muhammad Yunus bin Sakmud, Timbalan Menteri Sumber Manusia. Saudara Lukanisman bin Awang Sauni, Timbalan Menteri Kesihatan. Datuk Wilson Uga Kumbong, Timbalan Menteri di Jawatan Perdana Menteri. Terima kasih. Okey, jelas. Ada beberapa kementerian yang digabungkan. Jadi bagaimana dengan status KSU di kementerian yang digabungkan di mana itu urusan pentadbiran. KSN akan mengendali dan mengumumkan sewajarnya. KSP itu perubahan biasa, tidak melibatkan soal yang dibangkitkan dan diwar-warkan dalam media. Ini hanya pertukaran biasa yang juga melibatkan sama ada kenaikan pangkat atau perubahan jabatan dan urusan dan wewenang discretion diputuskan oleh pejabat awam yang diketuai oleh Ketua Setiausaha Negara. Okey. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Kadar pengangguran menurun ke paras terendah sejak pandemik COVID-19 melibatkan 602,000 individu pada Oktober lepas. Berdasarkan survei Tenaga Buruh Jabatan Perangkaan Malaysia, prestasi tenaga buruh optimistik pada bulan berkenaan mencerminkan asas ekonomi yang stabil, hasil aktiviti ekonomi dan sosial yang berterusan. Justru lebih banyak tenaga buruh diperlukan dalam pasaran bagi menyokong keseluruhan aktiviti perniagaan yang menggalakkan. Bilangan tenaga buruh terus meningkat pada tempoh dikaji, iaitu meningkat 0.2% kepada 16.68 juta orang berbanding bulan sebelumnya. Kadar pengangguran pada bulan berkenaan pula kekal pada 3.6%. Mengikut sektor ekonomi, perkhidmatan terus mencatat peningkatan dalam bilangan penduduk bekerja, terutama perkhidmatan makanan dan minuman, perdagangan borong dan runcit serta kewangan, insurans serta takaful. Secara keseluruhan, aktiviti ekonomi dan sosial yang semakin rancak serta peningkatan berterusan dalam jumlah ketibaan pelancong menjelang akhir tahun ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Susulan ramalan prestasi ekonomi dan perniagaan yang optimistik, pasaran buruh dijangka bertambah baik pada tempoh akan datang. 373,479 daripada 403,869 permohonan membawa masuk pekerja asing melalui visa dengan rujukan VDR telah diluluskan bagi tahun ini, manakala baki 30,410 lagi sedang diproses dan dalam pertimbangan untuk diluluskan. Bagaimanapun, jelas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution, hanya 68% permohonan VDR yang diluluskan sahaja telah dibawa masuk ke negara ini. Ia disebabkan oleh kekangan kesediaan majikan dan halangan lain dari negara sumber pekerja asing. Bermaksud, majikan juga walaupun setelah dapat kelulusan, keupayaan serta-merta mereka untuk bawa masuk dengan tanggungan kos dan sebagainya. Itu faktor bila mereka mohon, mereka telah pun mengambil kira perkara itu. Yang pertama. Yang kedua, di negara sumber tersebut, di negara sumber di mana asal pekerja asing itu nak dibawa masuk, mereka juga ada beberapa sistem atau kaedah yang mereka mesti penuhi. Dan itu di luar kawalan kita lah. Beliau turut mengulangi komitmen kerajaan perpaduan untuk mempermudahkan proses kemasukan pekerja asing bagi menampung keperluan industri dan sektor ekonomi tempatan. 8 juta ringgit diperuntukkan Perbadanan Nasional Berhad PENAS dengan sasaran 16 outlet franchise baru menjelang tahun depan. Sasaran dibuat berdasarkan peningkatan 50% hasil jualan keseluruhan outlet franchise tahun ini. Setakat ini pembiayaan sebanyak 13 juta ringgit telah diluluskan kepada 45 usahawan franchise bagi memulakan perniagaan. Ini adalah merupakan franchisee yang dibiayai, yang dilatih dan dibimbing oleh PENAS. Dan kita ingin melihat pada tahun 2023 ni 16 lagi outlet yang dapat dibuka kerana PENAS akan menyediakan peruntukan sebanyak 8 juta
untuk tujuan 16 outlet yang baru tu. Bila sikit bulan ni mahal. Memang. Tapi kan JB dah datang cek itu. Tak ada masalah. Bil tinggi sebab sekarang kan musim panas. Aircon pun bekerja 2 kali lebih. Berita perdana, kita teruskan dengan edisi sukan. Bersama Syairul Islam, silakan. Pemburuan slot ke separuh akhir bermula. The Pocket Rocketman asah teknik pecutan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syairul Islam. Untuk edisi sukan malam ini kita mulakan dengan debaran Piala Dunia 2022 FIFA yang kini memasuki peringkat suku akhir. Menjelang aksi pertama 8 pasukan terakhir malam ini, Croatia turun memburu slot ke separuh akhir dengan misi melakar kejutan ke atas juara 5 kali Brazil. Kaptennya Luka Modric menegaskan reputasi Brazil sebagai pasukan pilihan tidak akan membuatkan mereka goyang, sebaliknya menyuntik lagi semangat mencipta kemenangan sulung. Jelas Modric, Brazil sebuah pasukan yang memiliki kelebihan di setiap posisi dan bernasib baik kerana mempunyai ramai pemain berbakat dan bintang dunia. Namun perancang Real Madrid itu menegaskan Croatia yang merupakan finalis edisi 2018 turut memiliki ramuan tersendiri bagi menundukkan juara 5 kali itu. Brazil pa na svakoj poziciji imaju stvarno fenomenalne igrače u sredini, u obrani, u napadu, gdje god se okrene, što su jedni od najboljih igrača na svojim pozicijama. Tako da će sutra morati biti vrlo agresivni, trkački na pravom nivou, ne dati im da se razigra i to će biti vrlo važno, pogotovo kad mi nemamo loptu, da budemo agresivni, čvrsti i da im ne dopustimo da se razmašu. Selepas tersingkirnya juara 4 kali Jerman dan juara 2010 Spanyol, Brazil kini menjadi pasukan tumpuan menjulang gelaran Piala Dunia di Qatar. Manakala Croatia pula yang membawa 18 pemain baru dalam skuad mereka sejak tewas di final 2018 masih gagal menampilkan prestasi yang meyakinkan sepanjang kempen ini. Sementara itu, pemain-pemain Brazil pula dilihat menjalani latihan terakhir dalam keadaan bergelak ketawa sekaligus menunjukkan tiada tekanan ke atas mereka menjelang aksi dengan Croatia malam ini. Pemain skuad De Seleção turut bergurau sesama mereka ketika melakukan latihan ringan. Brazil ketika ini menjadi antara pasukan pilihan di Qatar selepas menewaskan Korea Selatan 4-1 di peringkat kalah mati. Jentera serangan mereka kembali tajam dengan kehadiran Neymar yang sebelum ini cedera dan terlepas 2 aksi terakhir peringkat kumpulan. Namun juara 5 kali itu berdepan krisis di pertahanan kiri selepas Alexandro dan Alex Telles masih belum pulih daripada kecederaan. Yang mungkin memaksa ketua jurulatih Tite meletakkan pertahanan kanan Danilo mengisi kekosongan posisi berkenaan. Pada edisi 4 tahun lalu di Rusia, Brazil tersingkir di peringkat suku akhir kepada Belgium. Baik, dalam pada itu, satu lagi aksi suku akhir yang bakal berlangsung ialah pertemuan panas di antara Belanda dan Argentina awal pagi esok. Pemain pertahanan Belanda, Virgil van Dijk mengakui perlawanan menentang Argentina bukan sekadar menyekat pemain terbaik dunia 7 kali, Lionel Messi, tapi ia adalah lebih daripada itu.
Menurut Van Dijk, Messi yang mungkin beraksi untuk kali terakhir dalam Piala Dunia kali ini banyak memberi inspirasi kepada pasukannya. Namun pertahanan Liverpool itu percaya Argentina masih mempunyai banyak lagi kelebihan lain dalam pasukan mereka. Jelasnya Belanda bukan sahaja akan berdepan kesukaran mengekang Messi awal pagi esok, sebaliknya turut perlu menyerap tekanan keseluruhan pemain Argentina yang memburu gelaran ketiga Piala Dunia. Belanda yang memburu kejuaraan pertama melangkah ke suku akhir selepas menewaskan Amerika Syarikat di pusingan 16 pasukan terakhir. Manakala Argentina pula mara hasil aksi cemerlang Messi ketika bertemu Australia. Setakat ini Belanda telah mempamerkan permainan yang baik di Qatar dan menjadi antara 4 pasukan yang belum tewas dalam kempen tersebut. Dalam itu, jurulatih Belanda Louis van Gaal optimis pasukannya berupaya menjinakkan Argentina sekaligus melangkah ke separuh akhir dan juga tidak mustahil mara ke final kempen ini. Jelasnya cabaran sebenar skuad de Oranje akan bermula dengan menentang Argentina dan jika dapat melepasinya gelaran sulung Piala Dunia mampu digenggam oleh anak buahnya. Met topvoetballers in hun selectie. Ja, het toernooi begint van eigenlijk morgen echt voor ons. Belanda masih belum menjulang gelaran Piala Dunia dan berpeluang melakukannya pada edisi 2010 di Afrika Selatan, namun tewas kepada Spanyol di final. Pemain tengah Portugal Otavio menegaskan tiada sebarang krisis dalaman melanda pasukan itu menjelang perlawanan suku akhir menentang Maghribi malam esok. Ketika ini spekulasi mengenai hubungan retak di antara jurulatih Portugal Fernando Santos dan penyerang veteran Cristiano Ronaldo mula tersebar sekaligus dilihat mampu menjejaskan prestasi pasukan. Bagaimanapun Otavio menjelaskan tiada situasi dingin melibatkan hubungan dua individu tersebut sehingga timbulnya kabar angin bahawa Ronaldo mahu meninggalkan pasukan berkenaan. Malah kamp Portugal juga katanya berada dalam moral yang tinggi selepas berjaya melangkah ke peringkat suku akhir. Foi sempre tudo normal, acho que nunca ninguém viu uma discussão, nem algo que seja parecida com isso. Acho que é normal o jogador ficar aziado quando não joga, não é só o Cristiano, são todos. Isu keretakan hubungan Ronaldo Santos timbul selepas jurulatih tersebut membuat keputusan tidak menurunkan penyerang berkenaan pada aksi 16 terakhir menentang Switzerland. Dalam perlawanan tersebut, Portugal meraih kemenangan 6-1 tanpa bantuan Ronaldo yang hanya diturunkan pada hujung permainan. Baik, kita beralih ke sukan tempatan. Selain mencatat kemenangan ke atas Kemboja pada aksi persahabatan malam ini, Ketua Jurulatih Harimau Melaya Kim Pan-gon sudah semestinya mendambakan konsistensi dipamerkan anak buahnya dalam pertemuan di Stadium Nasional Bukit Jalil itu. Jelasnya aksi yang konsisten selain kemampuan pemain memahami serta melaksanakan segala taktikal di atas padang adalah lebih utama buat dirinya. Bercakap pada sidang media semalam, Pan-gon mahu melihat pemain yang dipanggil kali pertama menyertai kem latihan skuad kebangsaan dapat mengikuti DNA Malaysia yang ditanam ke atas mereka sejak beberapa hari lepas. Pengendali dari Korea Selatan itu juga mahu semua pemain menikmati aksi persahabatan dengan Kemboja tanpa tekanan berbanding ketika kelayakan Piala Asia pada Jun dan Piala Raja Thailand September lepas. Ini kerana perlawanan menentang Kemboja dan Maldives minggu depan merupakan sebahagian daripada persediaan menghadapi kempen Piala AFF 2022. Justru amat penting buat barisan kejurulatihan Harimau Melaya menilai sama ada pemain sudah bersedia menonjolkan taktik yang telah dirancang atau sebaliknya. Selepas Kemboja, Malaysia yang berada di ranking 146 dunia akan berdepan aksi persahabatan kedua dengan Maldives di Stadium Bola Sepak Ceras Kuala Lumpur Rabu ini. Senarai 23 pemain ke Piala AFF pula akan dimuktamadkan selepas dua aksi tersebut. Beralih ke perkembangan berbasikal, jaguh trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang mengakui perlu menambah baik teknik pecutannya jika mahu memberi cabaran dalam
Piala Track Negara-Negara Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI tahun depan. Menurut Datuk Azizul Hasni, kelemahannya ketika ini adalah teknik pecutan jarak jauh yang perlu dipertajamkan lagi. Tambah pelumba yang dikenali sebagai The Pocket Rocketman itu, teknik tersebut penting untuk memberi saingan kepada pelumba-pelumba Eropah yang rata-ratanya memiliki kelebihan dalam segi fizikal. So far, for me now is to build my capacity, which is to do a lot of like long sprint lah. My advantage is mid sprint, middle sprint, mid and short sprint lah. Long tu, I can do long, but to compare with the European, because they have big size, they have a big capacity, a big engine, so they will be a lot better than me lah. It's just that I need to improve that as well. But I want to focus more into long sprint for now. Pelumba berusia 34 tahun itu juga berkata misinya ketika ini adalah mengumpul mata kelayakan ke Sukan Olimpik 2024 di Paris. Justru beliau akan memberi fokus kepada saingan Piala Track Negara-Negara UCI 2023 di Indonesia dan Mesir pada Februari serta Mac depan. Semalam, pelumba kelahiran Dungun Terengganu itu meraih pingat perak acara Kirin selepas tewas kepada pelumba New Zealand Shamil Daikin dalam Piala MNCF 2 Velodrome Nasional Malaysia Nilai. Baik, peminat sukan gusti tempatan berpeluang menyaksikan kelibat ahli gusti terkemuka dunia pada kejohanan APEC Wrestling Rise. Aksi yang bakal bermula pada 10 dan 11 Disember ini bakal menampilkan nama besar antaranya bekas juara 3 kali Cruiserweight WWE Japanese Buzzsaw Tajiri dan bintang NXT Seb Dilender. Tajiri bakal ditentang pengasas APEC Wrestling yang juga ahli gusti profesional Malaysia Ayah Syaukat Fonseca Farid dalam saingan main event yang akan berlangsung di Space Rubik Puchong. Ia juga akan menjadi misi menebus kekalahan beliau kepada Tajiri pada 2018. Jadi persiapan dia memang saya dah start daripada 4 bulan lepas. Sebab daripada 4 bulan lepas saya dah dapat tahu yang saya akan fight dengan Tajiri pada hujung minggu ni lah. Jadi dah masa masuk 4 bulan tu memang diet dah jaga. Saya training 6 kali seminggu untuk gym dan untuk wrestling saya training sampai 4 kali seminggu lah. So physically and mentally dah prepared. Tapi biasalah kita ni manusia kan. Manusia ni tak lari daripada rasa nervous tu. Tetap akan ada. But macam mana pun tomorrow yakin bila dah pasang tengkolok, music dah main, a whole different character akan keluar. Selain Syaukat, saingan merebut kejuaraan wanita bakal digalas Nur Phoenix Diana yang akan menentang Yuki Kamifuku. So Dana punya preparation untuk lawan Yuki Kamifuku, macam Dana tengok dia dalam social media macam tinggi, tapi bila tengok depan lagi tinggi. So Dana rasa telah Dana punya cabaran juga nak jatuhkan dia. Tapi Dana punya preparation, Dana dah study all dia punya matches. Dana pun dah tingkatkan Dana punya stamina, dan insyaAllah Dana boleh jatuhkan dia esok. Petinju profesional negara Muhammad Farkan Harun memburu kejuaraan kelima dalam karier profesionalnya apabila turun berdepan petinju Turki Yusuf Muhammadi di kejohanan tinju antarabangsa Johor JIBC 2022 25 Disember ini. Pertarungan tersebut akan berlangsung di Stadium Tertutup Arena Ralkin, Johor. Farkan yang memegang rekod 11 kemenangan tanpa kalah mengakui Yusuf merupakan lawan yang sukar kerana telah mencatat 2 kemenangan knockout tahun ini. Namun petinju kelahiran Johor itu mengakui sudah bersedia sepenuhnya untuk mengatasi cabaran tersebut kali ini. Ini adalah beliau merupakan saya rasa tough fight jugalah sebab the opponent also is a southpaw boxer. Peninju southpaw, peninju tangan kidal ataupun tangan kiri, dan saya perlu banyak tumbukan daripada tangan kanan saya, tangan yang saya injury ni, tapi saya prepare, saya dah buat persiapan yang baik dan insyaAllah lah kita akan cuba beri yang terbaik. Tambah Farkan, dia harus bertarung dengan lebih dekat kerana lawannya yang memiliki kelebihan dalam segi fizikal itu gemar bertarung secara terbuka.
Justru dia berazam untuk menamatkan 12 pusingan yang ditetapkan bagi memastikannya memenangi gelaran WBC Berjaya Asia Weight yang diperkenalkan oleh Persatuan Tinju Asia dan Pertubuhan Tinju Dunia WBO. Sedara paparan itu mengakhiri edisi Sukan malam ini. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum dan salam perpaduan. Piala Dunia FIFA Qatar 2022. Kenapa perlu bayar kalau anda boleh saksikan secara percuma? Rakic has taken up an interesting position and scores! Vinicius Junior finds a but within Richarlison, Brazil! Siaran langsung perlawanan suku akhir 1, Jumaat 9 Disember. Croatia bertemu Brazil 10.30 malam di TV2 dan saluran OK. Siaran ulangan 10 Disember 2 petang di saluran Sukan RTM. Saksikan juga secara penstreaman langsung di RTM Click. Thailand mengatasi Vietnam sebagai pengeksport beras kedua terbesar dunia tahun ini. Persatuan Pengeksport Beras Thai TREA melaporkan India mendahului senarai pengeksport beras dalam tempoh 10 bulan pertama, manakala Thailand di tempat kedua. Vietnam yang menjadi pengeksport kedua terbesar dunia tahun lalu berada di tempat ketiga. TREA yakin jumlah ekspor beras Thailand tahun ini akan mencapai sasaran 7.5 juta tan, lebih tinggi berbanding tahun lalu iaitu sebanyak 6.12 juta tan. Pasaran beras terbesar Thailand ialah Iraq, Afrika Selatan, Amerika Syarikat dan China. China mengumumkan penghantaran pertama jet penumpang keluaran tempatan baharunya. Model pertama pesawat yang memuatkan 164 penumpang itu diserahkan secara rasmi kepada China Eastern Airlines pada satu majlis di lapangan terbang di Shanghai. 4 lagi pesawat dijangka dihantar menjelang akhir tahun ini sebelum mula beroperasi pada suku pertama tahun depan. Seorang maut dalam kebakaran pusat beli belah dan hiburan mega di pinggir bandar utara Moskow. Lebih 70 anggota bomba dan 20 trak pemadam api digerakkan bagi memadam kebakaran seluas 7,000 meter persegi itu. Sumber perkhidmatan kecemasan berkata ia mungkin perbuatan yang disengajakan. Namun punca kebakaran masih disiasat dan berkemungkinan disebabkan pelanggaran prosedur keselamatan. Pematuhan undang-undang perlu diberi lebih penekanan bagi menangani unsur-unsur provokatif di media sosial, terutama yang menyentuh isu-isu sensitif seperti institusi diraja, agama dan bangsa. Ia penting bagi mengelak perpaduan yang terbina musnah akibat perbuatan segelintir pihak tidak bertanggungjawab. So bila masukkan isu sensitif, I think it's unsuitable for kids to watch and golongan muda-muda untuk tengok. Ni Malaysia, we live in a multi-racial country. So kalau masukkan macam isu-isu yang sensitif, mungkin boleh memecahkan perpaduan. So untuk masalah perpaduan pula, saya rasa memang betul kalau benda ni tak ditegahkan, memang akan berlarutan and kaum pun akan berpecah belah, tak macam dululah. Kebebasan suara tu masih ada. Tapi tak bermaksud kita dapat bebas untuk cakap benda-benda yang buruk dekat ni. Dan macam negara kita, banyak bangsa. Kita ada banyak bangsa dan ketua negara kita ialah agung. Kalau ketua negara kita sendiri pun kita tak hormat, macam mana nak wujudkan satu perpaduan di antara masing-masing lah berbilang kaum ni. Kementerian Dalam Negeri KDN nafikan dakwaan tahanan di depo imigresen Kimanis diberi layanan buruk. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution menjelaskan keadaan fizikal tahanan terbabit sememangnya kurus dan susut sebelum memasuki depo tahanan. Pertama kita tengok subjek yang terlibat. Apakah dia seorang rakyat biasa yang mengamalkan gaya hidup sihat
atau dia juga sebenarnya ikut terbabit atau terlibat dengan aktiviti yang kurang sihat yang menyebabkan fizikal badan dia itu menjadi, orang Kedah kata serah. Serah ni susut, kecil. Ya, keadaan fizikal dia yang lemah atau susut itu tidak berpunca daripada momen dia ditempatkan di pusat tahanan, tidak. Jabatan Imigresen jelasnya sentiasa melakukan pemantauan di pusat tahanan dan memastikan sebarang isu ditangani. Datuk Seri Saifuddin mengulas mengenai video tular melibatkan tahanan di depo tersebut yang mendakwa tidak diberi makanan secukupnya serta diberi layanan buruk oleh Jabatan Imigresen. Cubaan membawa masuk pendatang asing tanpa izin parti gagal. 11 parti warga Myanmar terdiri 9 lelaki, seorang wanita dan seorang kanak-kanak ditahan dalam operasi kutip di Jalan Padang Besar, Changlun. Pengarah Imigresen Perlis Khairul Amin Talib dalam kenyataan berkata, sepasukan 5 penguat kuasa terserempak dengan sebuah kenderaan jenis van berwarna putih dalam keadaan mencurigakan. Kenderaan itu secara tiba-tiba memecut laju sejauh kira-kira 10 km sebelum tersalah memasuki jalan mati. Pemandu dan seorang penumpang hadapan kemudiannya bertindak melarikan diri meninggalkan kenderaan tersebut. Kesemua 11 parti terbabit gagal menunjukkan dokumen perjalanan yang sah. Kes disiasat mengikut Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959-63. Seorang lelaki ditahan bersama dadah jenis metafetamin bernilai kira-kira 3.45 juta ringgit. Penahanan suspek berusia 37 tahun itu dilakukan di sebuah rumah di Jalan Medan Ipoh, Rabu lalu. Suspek ditahan bersama-sama 95 bungkusan plastik berwarna hijau kuning dipercayai berisi dadah dengan anggaran berat 96.02 kilogram. Ujian saringan awal kencing yang dilakukan ke atas suspek adalah negatif dan suspek juga mempunyai satu rekod kesalahan lampau bersabit kesalahan dadah. Dadah yang dirampas disyaki untuk diedarkan di kawasan Ipoh dan Lembah Kelang. Jumlah dadah yang dirampas boleh digunakan untuk 120,000 orang penagih dadah. Suspek direman 7 hari sehingga 11 Disember. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. 1,300 unit periuk aruhan yang disyaki tidak bercukai dirampas di pangkalan kontena Butterworth Utara. Kesemua rampasan menerusi sebuah kontena dari China dianggar bernilai 1.2 juta ringgit termasuk cukai. Siasatan awal mendapati kontena tersebut diimport oleh sebuah syarikat tempatan yang berpangkalan di seberang Perai Tengah. Seorang suspek berusia 54 tahun yang juga pengarah syarikat terbabit ditahan bagi membantu siasatan bagaimanapun telah dilepaskan dengan jaminan. Modus operandi penyelundupan adalah dengan membuat pengikraran tidak benar di dalam borang kastam nombor 1. Yang ini mengikrar dagangan sebagai 32 bahagian yang berbeza periuk asuhan yang belum siap dipasang. Di mana item-item diikrar ini mendapat manfaat pengecualian duti penuh serta tidak memerlukan lesen import. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Negeri Kedah dan Perlis menahan 2 vessel yang disyaki melakukan aktiviti memindahkan minyak secara haram. Perbuatan itu dilakukan pada kedudukan 0.9 Batu Nautika, utara Pulau Dayang Bunting di Langkawi. Pengarah Maritim Negeri Kedah dan Perlis Romli Mustafa berkata pemeriksaan mendapati nakhoda kapal gagal mengemukakan sebarang dokumen kebenaran melakukan aktiviti pemindahan minyak. Kapal tangki terbabit membawa nakhoda 5 kru warga Indonesia serta 2 kru tempatan. Manakala feri penumpang membawa nakhoda bersama 7 kru warga tempatan. Kesemua mereka ditahan dan dibawa ke Jeti Maritim Bukit Malut untuk siasatan lanjut.
Kemampuan seorang pekerja binaan di India mengubah suai sebuah skuter lama menjadi takau elektrik. Wajar diberi pujian. Ya, kisah selanjutnya kita saksikan dalam hashtag. Menerusi video yang dikongsi Anand Mahindra, pekerja binaan itu dilihat sedang mempamerkan teknologi ciptaan takau elektrik. Satu guni simen berjaya diangkut ke tingkat 3 bangunan dengan memulas minyak motosikal. Inovasi itu meraih pujian dan tepukan gemuruh daripada penonton. Di England, tular video pencurian 5 buah kereta mewah bernilai lebih 3.7 juta ringgit dalam masa hanya 60 saat. Jenayah yang dirancang rapi itu berjaya dirakam oleh kamera keselamatan. Setakat ini, polis hanya berjaya mendapatkan semula Mercedes Maybach yang turut dilarikan dalam rompakan itu. 4 yang lain masih belum dikesan. Baik, seorang pengulas sukan mengalami detik mencemaskan semasa siang langsung satu perlawanan bola keranjang. Bob Rathbone tiba-tiba rebah, menggeletar dan tidak sedarkan diri. Dan menurut laporan, lelaki berusia 68 tahun itu mengalami dehidrasi yang menyebabkannya sawan. Rathbone kini berada dalam keadaan stabil selepas dirawat di hospital. Baik, berita perdana 9 Disember 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam perpaduan.